Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Selamat kembali kepada yang dah tengok video yang tadi. Dah masuk dalam video yang sekarang. Kalau anda kata tuan-tuan dan puan-puan belum tengok video yang sebelum tadi, tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan infak tu dekat atas tu, perkataan infak tu, ataupun button infak tu, tuan-tuan boleh tengok video tu dulu. Tengok video tu dulu baru tengok video yang sekarang ni. Okey, dalam video sekarang ni saya akan terangkan macam mana kita nak sign up dekat dalam EasyPay Plus, dan saya akan ceritakan sedikit tentang macam mana commission yang EasyPay Plus ni akan keluarkan untuk tuan-tuan dan puan-puan nantilah. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tulis dekat sini, tuliskan username ni apa yang tuan-tuan dan puan-puan nak keluarkan nama tu nanti. easypayplus.online, sekarang ni .online, tapi nanti kita akan launch kita punya website .com.my slash maksudnya slash nama tuan-tuan dan puan-puan. So contoh kalau anda kata saya nak orang kenal saya sebagai Khairul, saya letaklah sebagai Khairul. So boleh letak kat situ. Okey, lepas tu ataupun nak letakkan Khairul letaklah apa-apa pun terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, lepas tu tuan-tuan dan puan-puan gunakan email yang tuan-tuan dah gunakan waktu tuan-tuan infak tadi. Tuan-tuan dah infak tadi kan. So tuan-tuan gunakan email tu balik, letakkan dekat sini. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan first name, last name, password dan confirm password. Okey, boleh lah kalau anda kata ni boleh ikut step by step macam mana kita nak masukkan. Okey. Okey. Lepas tu first name, nanti dia akan keluar dekat profile kita. So nama ni dia akan keluar dekat profile kita. Jadi terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan nak masukkan nama apa. Saya sarankan untuk masukkan nama betul lah. Tuan-tuan dan puan-puan masukkan akaun betul. Lepas tu masukkan password, confirm password. Lepas tu accept our term and condition, tekan klik, dan negara tu letak negara Malaysia. Okey, lepas tu kalau anda kata tuan-tuan dan puan-puan nak upload gambar, tuan-tuan dan puan-puan boleh upload gambar sekarang. Tapi kalau anda kata tuan-tuan dan puan-puan nak upload kejap lagi pun boleh. Nanti kita dah masuk dekat dalam akaun, kita boleh upload gambar kita balik. Okey, so tekan je register dekat sini. Bila kita tekan je register, so kita akan dibawa masuk ke dalam account, my account. So my account, so ada akan tulis nama saya, macam ni nama saya, dia akan tulis kat sini, dan juga berapa yang saya earning dan referral saya berapa. Lepas tu dia tulis kat sini reseller tier 1 mendaftar pada 24 April 6 2023 pada 10.34 PM. So macam ni lah. So paparan dia akan keluar macam ni. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat benda yang sama. So tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dekat sini ada pelbagai button dekat sini kat atas ni. Tuan-tuan boleh tengok satu persatu apa yang saya dah tulis, saya dah masukkan dekat situ. Okey, ini adalah sistem macam mana kita nak share QR code dan juga kita punya link. So tuan-tuan dan puan-puan bila masuk je dekat dalam ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi terus dekat marketing, tekan dekat QR code dan juga link, dan link. Okey, tuan-tuan pergi kat sini, tuan-tuan terus boleh download link tu, QR code tu. Dan yang ni yang saya cakap tadi. So nama tuan-tuan dan puan-puan akan keluar dekat sini. Referral, nama tuan-tuan. So yang ni pun tuan-tuan boleh copy link ni dan boleh start share kepada kawan-kawan ataupun saudara mara ataupun siapa-siapa saja yang tuan-tuan dan puan-puan nak share kan
untuk dia orang infak juga macam tuan-tuan dan puan buat sekejap tadi. Maksudnya tuan-tuan dah infak, so tuan-tuan boleh masuk dekat dalam account ni. Okey, bila tuan-tuan dan puan, kalau anda kata tuan-tuan dan puan tak buat lagi infak, jadi tuan-tuan dan puan akan menerima tier 1 lah, tier 1. Sehingga tuan-tuan dan puan infak satu bahagian bermaksud RM50. Sehingga tu terpulang kepada tuan-tuan dan puan. Kalau anda kata tuan-tuan dan puan setahun untuk cukupkan RM50, so setahun lah. Kalau anda kata dalam masa sehari tuan-tuan dan puan boleh masukkan RM50 untuk infak, tuan-tuan dan puan terus jam tu reseller tier yang kedua. Macam tu. Sistem ni dah di automatekan macam tu. Maksud kita dah inovatifkan inovasikan sistem ni. Makna kalau anda kata kita dah set RM50 untuk satu bahagian, tuan-tuan dan puan boleh cukupkan jumlah RM50 untuk satu bahagian tu untuk menerima reseller tier yang kedua. Tier yang kedua ni, reseller tier yang kedua, tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat saya punya slide. Okey. So ini adalah paparan commission dan juga overriding. Yang specialnya, yang seronoknya dalam tier yang kedua ni kita dah bina, iaitu reseller tier yang kedua ni akan menerima commission plus overriding 20%. Overriding ni benda apa? Overriding ni adalah commission ataupun extra income, bonus income, sebab dia telah merekrut, telah dalam istilahnya adalah merekrut lah, telah rekrut untuk reseller tier yang pertama. So tier yang satu di bawahnya. So bila dia rekrut tier 1 di bawah dia akan menerima overriding juga 20%. Okey, macam mana kita nak buat pengiraan overriding dan juga commission? Okey, untuk Ana, kita bagi situasi Ana. Ana mempunyai Ila, Maya, yang ni kita boleh tukarkan nama. Mungkin okey, Leha. Okey. Alright. Jadi Ana ada Ila, Leha dan juga Maya di bawah Ana. Okey. Ana telah buat sumbangan ataupun infak sebanyak RM50. Jadi Ana layak untuk naik secara automatik naik terus pergi ke reseller tier yang kedua. Okey, jadi kita nak membezakan. Sebab apa kita letak RM50? Sebab kita nak membezakan antara orang yang nak menjadi reseller ataupun orang yang nak berinfak. Kalau anda kata tuan-tuan dan puan nak berinfak, tuan-tuan dan puan boleh infak sahaja, tak ada masalah. So tuan-tuan boleh infak dengan seikhlas hati setiap hari, ataupun setiap pagi ataupun setiap Jumaat. Tuan-tuan dan puan boleh infak sahaja. So tapi kalau anda kata tuan-tuan dan puan capai sahaja, cukup je jumlah RM50, tuan-tuan dan puan terus naik ke reseller tier yang kedua. Tier yang kedua akan menerima commission 20%. Daripada dia sendiri pun dia akan dapat commission 20%. Contoh, kalau anda kata dia infakkan RM100, selepas dia dah jadi reseller yang kedua, dia infak RM100, so dia akan dapat 20%. 20% bermaksud RM20 dia akan terima commission dia sendiri. Jadi duit tu dia nak guna ke dia nak infakkan balik pun tak ada masalah. Okey. Jadi untuk situasi Ana telah naik tier yang kedua, dan dia telah share link, sebab kita gunakan konsep share link ataupun scan QR code. So dia akan terus direct di bawah kita. Maksudnya dia terus akan direct di bawah kita. Jadi bila Ila sebagai reseller ataupun dia telah
register reseller dan dia pun telah melakukan infak sebanyak RM50 dan dia layak untuk naik ke tier nombor 2 dan dia telah rekrut ataupun telah share link ataupun QR code dia kepada Karim. Contoh lakinya Karim, dan Karim menerima 10% sebab dia nak buat infak RM10. Contoh satu penama, so dia akan dapat selepas daripada infak yang pertama dia akan menerima komisen RM10. Macam mana tuan-tuan dan puan terima sebelum ni? So infak yang pertama tuan-tuan dan puan tak dapat komisen apa-apa. Infak yang kedua tuan-tuan dan puan akan dapat komisen 10%. Kalau anda kata tuan-tuan dan puan infak di bawah RM10, di bawah RM50 untuk satu bahagian. Tapi kalau anda kata tuan-tuan dan puan infak di atas RM50 untuk satu bahagian, tuan-tuan terus terima komisen sebanyak 20% sebab tuan-tuan dan puan terus secara automatik layak untuk terima komisen 20%. Okey. Jadi Ana juga telah share kepada Leha dan juga Maya. Okey, Maya dia biasa dia terus naik kan, dia tak ada rekrut siapa-siapa dah bawah tu. Dia sebab dia infak satu bahagian. Okey. Lepas tu Leha pun infak di bawah RM50. Okey. Kata dua penama katakan. Okey. Jadi situasi sekarang ni itu adalah infak yang kali pertama. Kalau anda kata infak kali kedua yang mereka lakukan. Contoh Leha nak buat infak yang kedua. Okey, Leha nak buat infak yang kedua, menilai tadi dia dah buat 2 penama, dia nak tambah lagi 3 penama. Jadinya RM50 lah. So dia nak terima komisen 20%. Jadi dia buat infak RM30 lagi. So RM30 anak akan terima direct bawah dia. Direct bawah dia kan, anak akan terima direct bawah dia 20%. 20% anak akan terima direct bawah dia. So bagi Maya pula dia nak infak bila dia dah masuk tier yang kedua, dia nak infak je lah. Dia nak infak saja. Tiap-tiap subuh dia nak infak, dan dia infak RM10 setiap kali subuh. Contoh RM10 setiap kali subuh. Jadi Maya apa yang Ana dapat. Okey. Jadi Ana dan juga Maya adalah tier yang sama. Tier yang kedua. Jadi apa yang Ana akan dapat? Ana akan dapat 20% daripada komisen yang diterima oleh Maya. Bermaksud kalau contoh Maya buat infak setiap pagi RM10 dan Maya akan terima RM2 dan Ana akan dapat komisen 20% daripada RM2 yang Maya dapat. Tapi tak ditolak daripada Maya. Maya akan dapat RM2 dan Ana akan dapat 40%. Itulah pengiraan dia. Maksudnya overriding. So 40% dan juga RM2 ni HQ yang akan bayar komisen dan juga overriding untuk mereka berdua. So tak ada tolak siapa-siapa punya. Okey. Jadi begitu juga dengan Ila dan juga Karim. Okey, tadi kita dah cerita pasal Maya, dan ini situasi kalau Ila dan juga Karim. Karim tadi dia dah buat RM10 untuk infak yang pertama dan dia boleh terima komisen sebanyak 10% untuk infak yang seterusnya yang dia buat. Kalau anda kata infak yang seterusnya cukup RM50 kan, nanti dia akan menerima 20% pula lepas tu. Okey, so Karim nak cukupkan infak yang kedua. So dia cukupkan infak dia RM40. So RM40 Ila akan menerima 20% daripada income, bukan daripada income daripada Karim, sebab Karim dah dapat 10%. So dia akan dapat 20%, Ila akan dapat 20% daripada Karim, dan Ana akan menerima komisen sebanyak 20% daripada
apa yang Ila dapat. Bermaksud Ila dapat Ila dapat komisen daripada Karim sebanyak RM40. Kita kira okey, katakan Karim tambah infak sebanyak RM40 darab dengan Ila punya komisen sebanyak 20%. Maksud Ila akan dapat RM8. Jadi RM8 ini Ana pula akan menerima, akan darab dengan 20%. Yes, RM1.60. So RM1.60 yang Ana dapat. Maksudnya komisen daripada Karim lagi tinggi daripada Maya kalau Ila buat infak sendiri. Kalau anda kata Ila buat infak sendiri sebab dia menerima komisen dia 20%. Jadi dia Ana akan dapat tadilah 40% saja daripada Ila ataupun Maya. Begitulah. Maksudnya kita tak yes, the system is multi level marketing, tapi kita ada produk yang quality, kita ada produk yang ada demand. So mereka sangat memerlukan kursi roda ni untuk kita nak jual kursi roda ni. Dan insyaAllah dalam sistem ni kita gunakan sistem yang sama. Kita akan masukkan pula produk-produk yang lain dalam masa akan datang. So kita dah ada plan untuk kita nak masukkan produk-produk yang lain untuk kita sama-sama infak dan kita bagi kepada mereka. So ada juga kita plan untuk kita nak masuk vendor-vendor. So vendor-vendor ni orang yang mempunyai produk yang boleh diinfakkan, so tak kisahlah apa sahaja produk yang boleh diinfakkan, kita masukkan dekat dalam sistem ni supaya kita boleh infak ramai-ramai. So kalau anda kata dia ada produk makanan ke, dia ada produk apa-apa saja kan, anda kata walaupun kita nak buat makanan dekat masjid ke, kita nak hantar kuih dekat masjid ke, nak hantar air dekat masjid ke, kan, kita boleh masukkan dekat dalam sistem. Betul tak? Okay, so kita nak buat satu sistem. This is satu sistem yang kita bina dengan inovatif untuk kita sama-sama mendapat keuntungan. So kita saya yang bina sistem pun, saya perlu masuk dengan tier yang pertama, lepas tu pergi ke tier yang kedua, walaupun saya yang bina. Sebab pembinaan sistem ni kita dah tentukan macam mana kita nak masuk, dan kita nak kena bayar berapa ringgit, dan kita nak infak berapa ringgit. Jadi pilihan di tangan kita, sama ada kita nak terus infak ataupun kita nak share kepada mereka yang nak infak juga dan menjana pendapatan daripada infak yang orang lain buat ataupun kita sendiri buat. So itu dia konsep daripada bisnes, daripada EasyPay dan juga EasyCon Care, yang mana EasyCon Care kita mencari mereka yang memerlukan kursi roda, dan kita mencari juga orang yang nak menyumbang. So di antara kita lah yang perlu menyumbang. Seberapa banyak pun kita boleh menyumbang, setiap hari kita boleh menyumbang, semua masuk dekat dalam sistem. Dan tak ada lagi kebocoran wang. So kalau anda kata tuan-tuan dan puan-puan bagi duit cash dekat saya boleh pergi beli air. Tapi kalau anda kata tuan-tuan dan puan-puan masukkan duit dekat dalam account, so duit tu dah ada hitam putih kan, hitam putih dekat dalam bank account yang tuan-tuan puan-puan infakkan duit tu. So kita infakkan, kita tukar kepada kursi roda. Jadi kita tukarkan kursi roda tu, daripada kursi roda tu lah kita dapat keuntungan, dan keuntungan tu lah kita akan bahagikan kepada reseller kita yang sebarkan macam mana sistem EasyPay berjalan. Jadi boleh start sebarkan. Kalau anda kata tuan-tuan dan perempuan pun dah infak tadi RM10 pun tak ada masalah. Tuan-tuan dan perempuan boleh start infak untuk tier yang kedua. Nanti jumpa saya dekat dalam
satu lagi video saya akan ceritakan macam mana senangnya menjadi reseller. So macam mana kita nak promote kita punya sistem ni, macam mana kita nak promote, kita nak bagi semua orang boleh berinfak kan, boleh buat sumbangan setiap pagi ke ataupun setiap hari Jumaat ke kan. Tak terpulang lah pada kita rasa kita nak infak bila. Tapi kalau anda kata kita tak ada duit untuk kita nak infak, macam mana kita nak infak kan. Tapi kalau anda kata kita boleh dapatkan duit daripada satu platform yang sama, dan kita boleh infak juga dalam platform yang sama, dan duit tu pun kita nampak mengalir ke mana, siapa yang terima kerusi roda, siapa yang terima barang-barang daripada kita lah. So nanti next mungkin kita akan buat banyak lagi produk-produk yang kita boleh infakkan kepada mereka yang memerlukan. So kita boleh sama-sama membantu. Dalam masa yang kita membantu juga menjana pendapatan daripada tier-tier juga di atas kita, dan di bawah kita juga akan membantu tier-tier di atas dia. Macam tu lah konsep multi level marketing punya sistem. So insyaallah dengan ilmu yang saya ada untuk membangunkan sistem EasyPay ni, insyaallah kita boleh sama-sama menjana pendapatan dunia dan juga menjana akhirat punya saham kan. Hari-hari kita boleh dapat, yalah contoh kita tidur pun tiba-tiba masuk orang sumbangan, ada sumbangan daripada orang lain yang kita dah share tu kan. Ada orang buat sumbangan, dan kita bangun subuh kita boleh buat sumbangan juga. Kan best benda yang macam tu berlaku kan. Walaupun sikit kita buat sumbangan, kita boleh bantu juga mereka yang memerlukan. Walaupun kita sumbangkan RM1 sehari pun, insyaAllah kita boleh bantu mereka yang memerlukan. So kita ada bahagian untuk keuntungan, kita ada bahagian untuk modal untuk kita beli kursi roda ni. Sama juga dengan produk-produk lain yang akan dimasukkan dekat dalam EasyPay ni. Kita akan juga kita ada juga harga modal dan juga harga keuntungan yang kita boleh letakkan dekat situ, dan kita boleh sama-sama untuk menjana pendapatan melalui sistem EasyPay ni. Okey, itu saja daripada saya. Anda boleh berinfak sekarang dan juga anda boleh teruskan infak. Cukupkan nilai infak tu untuk naik reseller yang kedua. Nanti jumpa saya dekat dalam video reseller yang kedua ni. Saya akan ceritakan macam mana kita nak buat, macam mana kita nak share infak ni kepada rakan-rakan kita, kepada kawan-kawan kita, kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, supaya mereka semua boleh buat sistem EasyPay ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.